Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat menyambut Hari Malaysia. Ya, pada tahun ini, Sabah FM menerbitkan rancangan khas sempena Hari Malaysia dan antaranya adalah Dari Dapur VIP. Alhamdulillah, pada sambutan Hari Malaysia tahun ini kami cukup berbesar hati. Dari Dapur VIP kita menjemput um, yang berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Julia Salak yang di-Pertua Mutiara JRS. Terima kasih Datin Sri. Sudi bersama kami di Sabah FM untuk berkongsi masakan. Kabarnya masakan orang Sabah. Tapi sebelum tu Datin, sebelum kita mula memasak, sebelum Datin perkenalkan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk masakan kita, masakan Sabah ni, kita juga mengalun-alunkan kedatangan Datin-Datin kita ni, ahli-ahli JRS. Jadi Datin, sempena sambutan Hari Malaysia, kabarnya Datin ada resepi istimewa, resepi tradisional Sabah. Jadi yang pertama sekali, apa resepi kita ni Datin? Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Hari Malaysia. Pada hari ini saya akan membuat satu masakan tradisional iaitu ampap ikan basung. Sebenarnya ini makanan daripada turun-temurun dan telah diperturunkan oleh ibu mertua saya. Jadi disebabkan kesentukan masa, proses yang lama itu kita pendekkan. Jadi bahan-bahannya untuk bahan-bahannya kita ikan ampap memerlukan serai. Oh, serai. Serai. Dan daun limbah purut. Ini yang paling utama, lada. Mesti ada lada padi. Mesti ada lada. Kemudian daun limau, daun kunyit. Daun kunyit dan ini dia kunyit hidup. Kemudian halia yang telah dihiris-hiris. Hiris halus. Dan juga lengkuas. Sedikit lengkuas. Sedikit lengkuas yang sudah dihiris-hiris dan bawang-bawang. Dan yang paling utama, selalunya orang buat memasak ampap menggunakan asam keping ataupun asam jawa. Tetapi hari ini saya gunakan bambangan muda. Bambangan muda sebab ini memang dari dulu lagi kami gunakan ini di kampung. Kalau bukan musim membangan, macam mana caranya menyimpan bambangan? Ini paling penting sebab buah bambangan ini hanya sekali saja dalam setahun. Bila musim dia, kita kena ambil dia dan potong-potong masukkan dalam freezer. Dia akan bertahan bertahun-tahun. Yang penting dia masukkan dalam freezer akan keras dan bila kita nak masak baru cuci dan masukkan. Oh ya, satu tips yang menarik untuk kita simpan bambangan. Ya. Jadi semua bahan-bahan itu kita kalau dulu kita tumbuk, tetapi sekarang sudah ada pengisar. Jadi mudah sekali dan dikisar dan ini adalah hasilnya. Tetapi disebabkan kesibukan kita hari ini, minat makan ikan ampap, jadi kita proseskan dia menjadi paste. Paste, bila masak kita boleh masak, dalam kesentukan kita buat kerja, kita gunakan paste sahaja. Ini sudah hasil daripada bahan-bahan yang telah dikisar. Jadi Datin, kalau kita mengisar tu ada juga yang menggunakan minyak, ada juga menggunakan air. Macam mana? Boleh gunakan minyak untuk mengisar? Boleh untuk tahan lama kita gunakan minyak. Kalau air kita boleh terus masak. Terus masak. Jadi itu persiapannya. Silakan Datin. Itu ikan basung berapa kilo Datin ikan? Ini banyak, ini ada 3 kilo, 2 kilo. Ikan basung ya masih segar lagi. Selain ikan basung kita boleh gunakan ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kayu orang panggil ikan bekulan, ikan lengkunis, apa-apa saja jenis ikan. Tapi popular basung. Ikan basung ini dari dulu lagi. Tidak boleh tidak cari ikan basung. Kalau kita di Sabah ni ikan basung. Kalau kita di Sabah, mula-mula kita masak kita gunakan tambah ada kuah sedikit. Kalau tidak habis kita besoknya panaskan sehingga dia garing. Bila dia garing kita boleh goreng dia. Itu yang resepi. Hari ini kena masak banyak sebab kita banyak di sini makan. Lepas dimakan air tangan. Ini sudah dicuci ya, sudah dibersihkan.
tinggal kita masak saja. Di dalam 3 kilo pun ada nih. Iya, 3 kilo. Sebab untuk kawan-kawan semua. Jadi dalam 3 kilo kita memerlukan 2 pack ya, Datin? Kita boleh terserah dengan kita boleh pakai 2 ataupun 3. Di sini saya sudah letakkan daun kunyit dengan daun limau purut dan supaya untuk mewangikan. Bembangan. Di samping itu kita boleh tambah lagi. Ini letakkan bembangan di bahagian bawah supaya dia cepat masak. Oh, begitu. Lembut. Cukup istimewa masakan kita sebab menggunakan bambangan. Ada orang gunakan asam jawa, Datin. Tapi mungkin lain rasanya, kan? Iya, tapi untuk mewangikan ada juga gunakan belimbing buluh. Ya, belimbing buluh. Semua bahan-bahan tradisional lah nampaknya nih, Datin. Bahan-bahan tradisional. Kalau dulu di kampung semua ada sebelah rumah, Bani. Semua ada. Di belakang rumah. Bukan lagi di belakang rumah, belakang dapurku ada. Tinggal petik saja, kan, Datin? Di belakang dapurku ada. Jadi ini kita campurkan, mudah-mudahan dia muat nanti. Muat, besar macam besar dia periuk tu, Datin. Muat dia 3 kilo tu, Datin. Oke, bahan-bahannya sudah pun dicampurkan. 2 paste tadi, 2. Saya tambahkan air. Air sedikit. Okey. Supaya dia tidak kering. Okey. Sebenarnya ini orang yang mau masak cepat, gunakanlah Paste ni, kan? paste segera. Tapi senang dicari sekarang, kan? Senang dicari, banyak produk itu di kedai-kedai. Kedai-kedai ada, kan? Boleh carilah kalau di Sabah ni, kan, Datin? Kita boleh campurkan bahan perasanya terus. Kita ada garam. Saya lebih suka gunakan garam bukit. Oh, biasa Datin menggunakan garam bukit, ya? Apa bezanya nih, Datin? Ada perbezaannya lah. Rasanya berbeza. Ada banyak di tempat boleh didapat. Siapa yang nak suka guna manis-manis, dia boleh tambah gula. Tetapi saya tidak suka mencampurkan gula pada ikan. Rasa asli. Rasa asli. Kalau nak pedas, tambahlah ada lagi cili padi. Ataupun kalau mau taruh krisik, boleh tambah krisik. Ya. Itu krisik bagi yang ikan yang besar. Ikan tuna, ikan gunakan krisik. Itulah saya terdengar tadi ada Datin tu cakap, kalau Datin masakkan hampa memang spesial. Tidaklah juga, tapi ini sudah daripada makanan turun-temurun. Kalau dulu, kalau musim menuai menuai padi, sebab daripada inilah masakan yang ditunggu-tunggu setiap hari. Dulu pertukaran kalau orang di bahagian Toran misalnya, orang-orang dusun ada tanah sawah, ada padi. Ramai yang daripada orang-orang Bajau tepi laut tu datang untuk menuai padi. Diorang ada ikan, kita ada padi. Jadi pertukaran itu. Barter trade. Ya. Jadi senanglah. Jadi yang orang baca bawa ikan. Jadi orang tukarkan. Dan itulah ikan ampap yang ditukarkan itu yang. Oh, yang sudah masak, Datin? Tunggu-tunggu setiap minggu. Tapi alhamdulillah mak mertua saya Haja Teraya telah menunjukkan kepada saya bagaimana nak masak ikan ampap. Kita boleh gunakan ikan sembilang juga. Kita ampap ikan sembilang, apa saja jenis ikan. Boleh, ya? Ikan air tawar, ikan masin. Boleh. Kita boleh ampapkan. Itulah istimewanya ampap. Inilah seluruh orang semua etnik di Sabah. Terutamanya di Pantai Barat nih. Pantai Barat dia memang
terkenal dengan ikan ampap. Suku kaum Dusun, Kadazan, Bajau, Brunei. Sebab dulu kita tidak ada peti ais. Betul. Kita tidak ada peti ais. Bila pergi bawa ikan ada rezeki, ada ikan. Jadi dimasaklah. Dimasak sekali, dicampurkan sekali, dan dia akan bertahan dalam seminggu. Tapi tidak sampailah seminggu sebab dimakan. 3 hari lah kan, Datin? 3 hari dia habis. Lebih lama lagi dipanaskan, hingga menjilat jari orang kata. Selain daripada itu kita boleh mengampap ayam. Itu saya belum pernah, Datin. Daging, itulah kata mak mertua saya, dulu tidak ada peti ais. Kalau sudah ada banyak bahan dia, terpaksalah dimasak ampap dan mendapat sambutan daripada keluarga. Okey, jadi sementara kita masak ini, kita boleh gunakan tambah perisa dia dengan kita boleh gunakan bawang besar, ya? Bawang besar untuk menambah perisa dia. Bawang besar ini juga untuk manis, Datin, ya? Ya, untuk mengeluarkan rasa manis dia tu. Macam tu, taruh di atas. Ya. Memang cukup istimewa. Jarang saya nampak orang masak ampap taruh bawang besar, Datin. Jadi kita tambah lagi. Hari inilah sebenarnya sambutan Hari Malaysia saya tahu boleh campur bawang besar. Boleh. Kita. Bawang besar yang telah pun dihiris dan juga bawang merah. Terserah kita apa yang kita suka buat taruh, kita letakkan saja. Yang penting rasanya kemudian. Ini kan Datin kalau bertanding ni menang nih. Alhamdulillah, syukur. Berapa minit nih memasak nih, Datin? Kira-kira. Sebabkan kita banyak itu di sana. Ya, 3 kilo tuh, Datin. 3 kilo. Bermana kita ada peluang untuk menyediakan bahan-bahan yang lain. Baiklah, sementara kita menunggu ikan ampap istimewa kita ni, masakan, Datin. Ya. Ada lagi resepi kedua. Inilah paling istimewa ni. Ini juga masakan memang saya cukup suka. Yaitu ikan apa ni? Hinava. Hinava. Kalau Kadazan panggil hinava. Kalau kami dari Tuaran panggil hinata. Hinata. Tapi caranya membuatnya sama sahaja. Kalau di Sarawak ni dipanggil umai, Datin. Umai. Tapi itulah hanya ada di Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi apa ikan yang diperlukan ni, Datin? Kita boleh gunakan pelbagai jenis ikan. Hari ini saya gunakan ikan titir. Ikan titir. Ikan titir kita boleh gunakan ikan tenggiri, ikan hiu, ikan tuna, apa saja jenis ikan boleh kita gunakan. Yang penting ada isi lembut. Ada isinya dan kita keluarkan tulangnya. Ya, betul. Jadi ini Datin sekarang tengah menghiris isi ikan titir. Nampak banyak juga nih, Datin, kan? Iya. Banyaklah nih. Banyak. Baiklah, Datin. Boleh tunjukkan bahan-bahan untuk hinava ikan titir nih. Silakan. Apa bahan-bahannya? Kita gunakan sama ada kita boleh gunakan limau, limau nipis ataupun limau kasturi. Ya. Tetapi saya lebih suka gunakan limau kasturi sebab dia wangi. Ya. Kemudian kita gunakan kunyit hidup. Kunyit hidup juga. Untuk menceriahkan dia punya cantiklah kan? Cantikkan ya. Halia. Itu mesti. Dengan ini lengkuas. Sedikitlah. Sedikit bawang, lada. Oh, ini semualah kan? Tapi paling penting di sini ialah air limau. Limau. Ya. Kalau dulu gunakan cuka juga. Kita kalau tidak ada limau ini kita gunakan cuka pun boleh. Tapi rasanya lebih sedap menggunakan limau. Sedap gunakan limau sebab kita harus cuci dia dengan air limau untuk memasakkan dia. Begitu. Kalau tidak dicuci dengan limau ataupun cuka, ikan ini tidak baik untuk dimakan mentah. Iya, betul. Dan kita gunakan juga bahan-bahan seperti bawang. Bawang. Ataupun kita panggil dia adalah selasih.
Oh, ya, daun selasih. Iya, kita bawing kan? Kemudian itu untuk rebus ikan pun boleh kan, Puan? Datin? Boleh. Untuk rebus ikan. Untuk rebus ikan. Kemudian kita boleh gunakan ulam raja. Oh, dicampur. Semuanya berkhasiat. Ulam-ulaman. Ya. Ini pun boleh juga ditanam nih, Datin. Ada di keliling rumah. Iya, di keliling rumah. Oke. Jadi itu bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, caranya. Kita kena cuci dengan air limau. Iya. Ini banyaknya kan? Yang sudah diperah air limau kasturi. Iya. Punya banyak macam orange juice kan? Ya. Macam wangi ke? Wangi dah. Ya. Itu yang bertambah lapar kami ni, Datin. Oh, dia macam tu. Proses dia agak lama. Mau tanyalah, Datin, apakah ini juga antara menu kegemaran Datuk Seri kita? Ya, dia suka makan tempatan. Ini saya pelajari daripada ayah saya. Jadi kalau Datuk pun kalau sudah dibuat, dia tetap makan dua piring. Oh, diperap macam tu. Ya, kita kena. Tidak perlu garam, hanya limau. Kita akan letakkan garam. Tapi itu kemudian lah kan. Ya. Nampak sudah berbeza rupanya sudah warnanya ya. Kalau masih ada merah-merah itu bermakna dia punya isi belum lagi. Oh, begitu. Tambah lagi sedikit. Jadi proses seterusnya kita toskan. Kita toskan. Okey, ini ini adalah proses seterusnya, kita toskan air limau ni tadi kan, Datin? Iya. Okey. Macam tu. Memang penuh kasih sayang. Ya. Ini makanan ni. Oh. Memang susah untuk dibuat bagi yang baru belajar. Ya. Tapi memang rasanya sekali rasa, Datin. Mau balik-balik masak nih, bukan mau masak, membuatnya. Mau belajar lah nih. Bahan-bahan yang diperlukan untuk ini, Datin, terus nih masukkan mana dulu? Masukkan garam. Okey, garam. Kita masukkan garam dalam 2 sudu kan? Agak-agak lah kan? Kita tambah balik. Tambah balik nanti. Kita tambah balik. Ini adalah bawang. Okey, kita tambah ni dulu. Halia dan lengkuas. Dengan lengkuas. Okey. Bawang merah. Yang dikisar kasar, ditumbuk kasar. Kita boleh. Kita masukkan juga bawang merah yang dihiris. Ini adalah kunyit yang diracik ataupun dihiris halus, Datin kan? Masa mencucinya boleh juga kita gunakan yang serbuk kunyit. Oh, boleh juga. Jadi selain bawang merah, kita perlukan halia hirisan dan juga sedikit lengkuas. Tapi bawang merah kena ada dalam 4 biji lah, Datin ya. Kita ikut bilang ikan yang ada. Ikan yang ada. Lepas tu kita perlukan untuk hiasan juga lada merah yang dihiris. Lada merah. Banyak sikit dan cantikkan, Datin. Okey. Bawang merah yang dihiris dan tambahkan halia. Dan ini adalah daun kunyit. Daun kunyit dan bawing. Bawing. Daun selasih ataupun orang Sabah bilang daun bawing. Bawing. Ini untuk menambah wanginya dan paresannya. Ulam raja. Untuk ditambah. Iya, ada. Jadi dia ada rasa ulam, ada sayurnya lah. Ya. Oh, macam tu. Masukkan ulam raja. Sadri. Oh, sadri pun perlu juga. Daun bawang. Ini tanam sendirinya. Oh, rajinnya Datin bertanam ya. Senanglah kalau masakan, Datin. Ambil saja. Di belakang di dapur peti ada. Daun bawang, daun sup, daun sadri. Ada juga yang campur peria. Peria. Saya ada peria katak di sini. Nah.
Mana tadi? Ada tadi saya nampak tadi. Dicampur juga. Ini besar khasiatnya nih. Ini pun ditanam kabarnya? Iya. Oh, base-nya. Setiap hari kalau tidak mau pahit, dia buat jangan banyak. Satu cukup lah kan? Iris nipis. Nipis, ya. Ya, Datin, nampaknya kita punya menu kedua kita, Hinava ikan tenggiri sudah siap. Sekarang untuk hiasan pula kita perlukan tomato dan juga timun dan lada merah untuk hiasan, begitu cantik macam di hotel, Datin. Ya. Inilah dia hidangan kita ya. Hidangan kita yang kedua yang disediakan oleh Datin Sri yaitu Hinava ikan titir. Terima kasih banyak, Datin. Baiklah, Datin. Tadi kita sudah menyediakan Hinava ikan titir. Istimewanya hari ini sempena sambutan Hari Malaysia, ada Hinava kita yang kedua, yaitu Hinava udang segar. Bahan-bahannya? Bahan-bahannya kita sama seperti tetap sama. Ikan titir tadi. Iya. Kita cuci, kita perapkan dia dengan air limau, ya. Tapi saya gunakan limau kasturi. Limau kasturi, ya. Supaya dia wangi. Oh, caranya tetap sama. Sama juga. Caranya sama. Yang penting udang dengan limau itu sebati. Sebati. Sudah sebati. Okey, kita ramas-ramaskan dengan air asam perahan limau nipis, ataupun limau kasturi. Okey, seperti ikan tadi kan? Ikan titir tadi. Tambah lagi. Tambahkan sedikit. Okey, air limau kasturi. Bahan utamanya adalah limau kan? Air limau. Datin? Air limau. Itu bahan utama Hinava. Lepas tu kita masukkan bawang hirisan. Oh, ini halianya, Datin. Ya, halia. Halia dan kuas. Kita boleh gunakan kunyit juga, tapi boleh pilih lah kan? Boleh pilih. Boleh apa? Okey. Lepas tu di sini saya tambah dengan daun belimbing, ikan buah belimbing. Orang Toran bilang panggil apa ni, Datin? Ulut. Ulut. Ataupun belimbing. Belimbing pucung. Belimbing bulu. Belimbing bulu, ya. Prosesnya sama saja. Lepas tu lada padi. Yang ni bawang merah sikit. Lada merah. Saya gunakan daun bawing ataupun selasi. Sedikit garam. Garam bukit kan? Boleh gunakan apa-apa jenis garam. Kalau dulu-dulu saya ingat saya lah, ada garam beku. Yang dibuat kebanyakannya daripada nelayan tepi pantai. Diorang buat sendiri? Diorang buat sendiri. Oh, iyalah. Itu main jilat itu dulu. Dia kasih keras, jemur. Tapi garam bukit ni memang istimewa lah. Wow, nampak cantik sudah. Campur lada merah. Memang. Nampak menyelerakan bahan-bahan hiasan ni, Datin. Baik, Datin, kita tengoklah macam mana ikan nampap kita ni. Siap sudah. Wow. Memang menyelerakan. Ya, Datin, nampaknya ikan basong kita begitu cantik. Sudah masak, sudah terhidang. Yang menariknya hiasannya ini juga ada diserikan dengan hirisan bambangan. Jadi inilah dia, ikan ampak basong bersama bambangan, hasil masakan Datin Sri Julia. Jadi ada lagi satu masakan lah untuk Hari Malaysia ni, juga salah satu masakan tradisional Sabah. Biasa dulu kita makan dalam tin, Datin kan? Ceritakan sedikit istimewanya resepi
ini? Disebabkan minat sangat makan ikan tausi. Ikan tausi. Nak mencari pun susah. Jadi diilhamkanlah masak segera dalam yang sudah disediakan menggunakan bahan-bahan tempatan. Ikan basung. Ikan basung. Yang telah digoreng dan dimasukkan. Dimasak. So tidak payah masak itu ini, hanya panaskan sahaja. Okey. Kita masukkan bawang besar. Ini irisan bawang besar kan, Datin? Irisan bawang besar. Semuanya ada di sini. Lada padinya pun sudah ada. Lada padi sudah ada. Nak pedas, pecahkan saja ladanya. Okay. Dan minyaknya tidak payah dibuang. Kalau nak masak goreng nasi, boleh pakai. Boleh gunakan. Untuk menggoreng nasi, wangi. Okey. Kita gunakan 4 pack ikan tausi, ya. Ini dia. Kita hanya panaskan dia. Masukkan lada dan juga bawang besar. Ini untuk yang macam seperti saya ni, kadang-kadang tidak masak untuk masak. Semuanya segera. Bolehlah panaskan saja kan, Datin? Anak-anak kita pun senanglah ni. Yang tinggal sendiri. Sudah pun dipanaskan dengan api yang sederhana lah kan, Datin? Okey. Okey, nampaknya sudah harum ikan tausi kita ni. Cuba Datin tengok masakkan sudah ni, Datin. Wow. Menggelegak sudah. Dia tidak payah masak lama. Ya. Hanya untuk dipanaskan sahaja. Nampaknya sudah siap lah. Okey. Okey. Dah siap. Sudah siap. Berapa hidangan? Okey. Ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak, isteri kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah yang juga merupakan Yang di-Pertua Mutiara GRS yang telah menyediakan beberapa hidangan istimewa sempena sambutan Hari Malaysia, iaitu masakan tradisional Sabah, Datin kan, iaitu ikan Hinata ikan titir, hinata udang, ikan tausi, ampap ikan basung, ampap ayam. Dan ada juga bambangan. Jaruk bambangan. Jadi Datin, semua ni masakan ni memang masakan tradisional Sabah. Apa komen sedikit Datin tentang makanan-makanan Sabah ni? Siapa yang tidak merasa makanan Sabah rugi sekali. Sebab semuanya daripada alam bumi Sabah. Dan jadi makanan turun-temurun daripada dahulu hingga ke hari ini. Jadi bagi anak-anak muda, sila mempelajari cara memasak masakan tradisional Sabah. Jadi sebelum berpisah dalam rancangan dari Dapur VIP, silakan Datin bagi pihak GRS untuk Mutiara GRS untuk memberikan ucapan selamat Hari Malaysia. Silakan. Okey, sempena menyambut Hari Malaysia pada tahun 2022 ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh penduduk negeri Sabah dan juga seluruh Malaysia. Ingatlah bahawa kemakmuran negara kita terletak di tangan kita dan hendaklah sentiasa bersatu padu bekerjasama sebab kita mempunyai pelbagai suku, pelbagai bangsa dan pelbagai agama di negara kita. Jagalah kemakmuran negara kita. Terima kasih banyak Datin Seri sudi menjadi tetamu untuk rancangan khas dari Dapur VIP. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada datin-datin yang hadir pada hari ini sempena rakaman dari Dapur VIP. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa. Terima kasih saya juga kepada pengurus Sabah FM, Encik Felix, rakan saya Bu Jija dan rakan-rakan saya DJ Hafrina dan juga DJ Kak Lang. Salam hormat daripada saya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih, Datin.